sembang sebang bila berdekat. Apa yang sedih puasi dengan nak semua orang dunia. Bila dah sebut puasi, ya kan? Ya Allah ya Rabbi, sampai sekarang tak pergi sampai sekarang. Pakai sebab pergi masjid tapi tidak rumah. Allah Taala besar. Satu kita waktu kita banyak. Okey, yang ketujuh mendapat kelandaan pahala. An-nafaqatu fil haji kan nafaqatu fi sabilillah ad-dirhamu bi 700 dhaf atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad. An-nafaqatu fil haji, perbelanjaan mengerjakan haji. Kan nafaqatu fi sabilillah seperti perbelanjaan fi sabilillah. Ad-dirhamu, setiap dirham, setiap sen kita belanja bisa bi'atul ba'fi digandakan oleh Allah Taala 700 kali ganda. Duit belanja kerja haji, duit beli kapek ada ganda-ganda. Kan sakat kerja haji kan. Mana duit asas kita nak kerja haji. Berapa sekarang bayaran kerja haji? Ongkos naik haji kalau muasasah 9,900 berapa? 80. 9980. Okey, uang RM20, 10,000. Kos sebenar berapa? Tahun lepas kos sebenar 12,500 untuk jemaah muasasah. Oleh kerana kerajaan tak bagi tak wajib naikkan, maka termasuk kena subsidi RM2,500 setiap kepala bagi orang di muasasah. Tahun lepas satu katil yang tidur di hotel kita tu harga dia RM6,000 Saudi untuk satu serai di Mekah. Tak masuk Madinah tu, Mekah tadi 6,000 katil saya. Kalau kita bayar 9,000, 10,000 lagi kita kata 6,000 bayar katil, 3,000 bayar tambah kalau pulang balik, 1,000 lagi makan atas pulang kemah di Mina sebenarnya untuk satu 5 hari itu kita bayar RM300. Saudi tidak ambil perhubungan rezeki suku lain lah. Pada 300 jam dengan makan, dengan kemah dan sebagainya, transport sekali. Lepas itu tahun haji top-up subsidi setiap jemaah haji tahun lepas RM2,500 satu kepala. Lepas itu dividen tahun haji akan keluar kenyataan dia berapa persen dapat setelah selesai urusan kerja haji. Pergi Mekah dah selesai perbayar baru juga habis berapa semua, barulah kena tiup berapa dividen dia bayar. Di mana dapat tadi? Kau larang, kau mana-mana duit yang kita simpan tadi, duit kita tadi. Maknanya perbelanjaan haji oleh jemaah haji ini sebahagiannya ditanggung oleh semua pendeposit haji. Sebab kadang-kadang deposit kita simpan duit dalam satu berkat. Pasal duit itu selain dari berkat, kita juga tanggung orang haji, sedekah pada orang haji. Atau bulan deposit seorang, orang negara sekatu, deposit kan? Allah Taala bersawab. Itu keadaan sebenar berlaku. Kalau di package, terpulang pada package. Hotel macam mana, jarak berapa dan sebagainya. Satu harga masing-masing ada tentukan. Cuma pengalaman saya terlepas, kalau tabung haji travel kurang RM10 20,000, RM19,990 sekali ganda dengan muasasah. Cuma pengurusan berbeza. Kalau pergi package, barang-barang semua naik kenderaan lain, tidak naik kita. Kalau package harga mahal, sampai-sampai kita dalam bilik, kita dah ada dalam bilik. Itu pasal kita bayar mahal. Itu kan? Makan sama banyak je. Ya kan? Takkanlah kita bagi paket makan 3 pinggan sehari tak itu. Saya makan sekali kan? Allah Allah. Okey, pulang pada tuan-tuan masing-masing itu. Saya tak nak menaruhi apa-apa, cuma saya pergi jalan, pergi cerita apa yang berlaku sebenar. Sebab saya tidak ada kepentingan dalam apa-apa syarikat sekalipun. Dan saya tidak pernah, bukan tidak pernah, dulu pernah saya bawa syarikat, tapi saya minta berhenti daripada kerja dengan syarikat. Saya pernah ceramah di masjid disponsor oleh syarikat 2 tahun saya mengajar sponsor syarikat. Lepas itu saya minta berhenti. Saya kata syarikat tersebut, awak sponsor masjid, sponsor saya. Biar masjid tak bayar, saya pun mesti bayar. Tak usah syarikat bayar, sebab banyak masalah. Masalahnya nama kita dibunuh sana sini, kita tak tahu apa. Wallahualam, kemarin cerita saya. Tapi yang penting saya tidak berminat. Sampai sekarang tidak berminat untuk tubuh syarikat. Pasal saya rasa ada benda perkara yang sukar untuk saya cerita pada tuan-tuan. Wallahualam.
Okey, habis itu fadilah dari wajib haji dan umrah. Kemudian kita sambung. Kita sekarang masih awal lagi, belum pukul 10. Kita sambung kepada perkara sekarang ini, itu mukadimah. Pertama, kita lihat kelebihan tanah suci Makkah, keistimewaan tanah suci Makkah. Pertama, orang yang mengerjakan haji atau umrah wajib masuk ke tanah haram Makkah dalam keadaan ihram. Hasrat untuk buat haji atau buat umrah mesti masuk ke Makkah dalam keadaan berihram. Tidak boleh tipu Allah, kecuali kalau terpaksa. Kita carikan contoh. Malam saya bersama dengan tidur di awal umrah. Ada satu kumpulan kru TV akan pergi ke sana kerana bertugas. Mereka bertugas di Jeddah. Okey. Kalau ada masa mereka nak buat umrah, bagaimana keadaan susun atur perjalanan? Saya kata gini, kalau boleh dia mengatur jadual itu. Kalau boleh diatur jadual, itu bisa lebih awal bertugas, terus masuk Mekah, buat umrah dulu, baru balik bertugas. Itu yang paling best. Kalau boleh. Kalau terpaksa tidak boleh, you pergi dalam keadaan ihram bertugas di Jeddah. Kemudian waktu nanti ihram keluar daripada satu tempat yang jarak lebih 2 berhala daripada tanah Arab. Kalau dalam sekarang ini tidak pula, Jeddah pun jaraknya 130 km. 2 berhala itu 100 km. Niat ihram di sana kubur dah. Tapi kalau itu disengajakan sedangkan boleh buat terus, mana kita berdosa. Gam kubur dosa kita dapat. Yang saya kata kubur. Ada satu kes berlaku seorang hamba Allah di London. Dan pun saya bertanya siapa dia, kemudian itu Ustaz, saya sekarang ada di London. Ada apa saya buat kalau itu saya di London? Saya nak singgah buat umrah. Balik ke Malaysia juga. Usaha dah selesai dan ada di Singapura. Di mana miqat saya? Saya kata tuan nak flight ke Jeddah ke Riyadh. Dua keadaan. Sama ada cuma pergi ke Riyadh, pergi ke Mekah atau ke Jeddah ke Mekah. Dia kata ke Jeddah. Kalau ke Jeddah, miqat tuan ialah namanya Al-Juhfah. Tak mana Juhfah? Saya kata saya tidak tahu saya tahu. Sama-sama kita. Ya kan? Tak masalah. Apa tu tak tahu pun. Dia kan macam orang manazil. Tapi berkali pernah kita tak pernah. Saya tak sampai ke manazil. Yang penting tuan kena niat ihram sebelum Al-Juhfah. Al-Juhfah dah membuat sulit dalam dengan Mekah. 1 sampai 2 minggu. Dan tuan tak tahu tak mana. Oleh sebab itu yang paling bagus pakai ihram di London lagi, naik kapal terbang, duduk setengah jam atau 1 jam sebelum tidur niat ihram dulu. Lepas tidur. Pelajar kita sampai fikiran. Kalau pakai nasi, kenapa? Manu boleh kata. Kalau manu, haji dan umrah ibadah syiar. Syiar bermakna kena pamer kepada orang supaya orang nampak boleh orang Islam. Solat ibadah syiar. Sebab itu diajarkan di lawan. Sebab kita daripada rumah pakai salah satu supaya supaya orang tahu boleh lebih. Ya kan? Jangan pakai di jogging.